Selamat petang dan selamat kembali ke siri penyembuhan mukjizat. Kini di episod kedua. Dalam episod pertama, kita meneroka kisah kuasa bumi dan kuasa syurga. Dan macam mana kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dapat melakukan penyembuhan mukjizat hari ini. Semua pengikut Tuhan Yesus telah menerima 3 kuasa, iaitu kuasa imam, kuasa nabi, dan kuasa raja. Bukan pastor, uskup dan ketua gereja sahaja yang dapat melakukan penyembuhan mukjizat. Kebenaran Alkitab adalah semua pengikut Tuhan Yesus dapat melakukan penyembuhan mukjizat melalui kuasa raja yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada sesiapa yang mempercayainya. Disebabkan Tuhan Yesus sekarang meninggal di dalam kita, segala kuasa bumi dan kuasa syurga yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus adalah bersama kita. Jika saudara-saudari belum menonton episod pertama, saya menggalakkan menonton sesi tersebut terlebih dahulu sebelum menonton sesi ini. Tapi hari ini kita akan meneroka pelayanan Tuhan Yesus dan melihat cara-cara Tuhan Yesus melakukan penyembuhan mukjizat semasa di bumi. Kita akan melihat contoh-contoh Tuhan Yesus menggunakan kuasa raja di Alkitab. Mari kita terus ke buku Lukas bab 4 ayat 38 dan 39. Ia membaca, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dalam akaun penyembuhan mukjizat ini, Tuhan Yesus tidak berdoa kepada Bapa di syurga, kerana perdoaan kepada Bapa adalah menggunakan kuasa imam. Tuhan Yesus berkata kepada demam dan penyakit, dia menghardik demam itu. Dia mengusir demam itu dan penyakit pun meninggalkannya. Apakah kuasa yang Tuhan Yesus menggunakan? Tuhan Yesus menggunakan kuasa raja. Kuasa raja, saudara-saudari. Seterusnya kita melihat satu lagi contoh di buku Matius 8 ayat 6 hingga 9 dan seterusnya kita akan melihat ayat ke-13. Ia membaca, Tuan, hamba-Ku terbaring di rumah kerana sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumah aku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tengok di sini saudara-saudari. Yesus tidak berdoa kepada Bapa di syurga. Yesus tidak melakukan sesi pujian dan pemujaan. Yesus tidak berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah yang Yesus buat? Dia mengaktifkan kuasa raja melalui perkataannya.
Apakah cara lain yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan penyembuhan mukjizat? Sebenarnya terdapat banyak cara, tetapi ada corak yang diulangi oleh Tuhan Yesus, iaitu dengan menggunakan kuasa dalamannya. Apakah kuasa dalamannya? Sumber kuasa ini bukan dari iblis ataupun kuasa sendiri. Sumber kuasa dalaman adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Apakah perbezaan antara kuasa dalaman dan kuasa menghadik? Katakan terdapat seorang anggota polis trafik yang sedang menjalankan rondaan di lebuh raya. Tiba-tiba, terdapat sebuah kereta yang memecut laju, jauh melepasi had kelajuannya. Polis itu pun mengejar dan mengarahkannya untuk berhenti serta-merta. Arahan itu merupakan kuasa menghadik. Jika pesalah mendengar kata-kata polis, tugasan itu akan selesai. Jika pesalah enggan memberhentikan keretanya, polis berhak untuk menggunakan senjata supaya pesalah menyerah. Senjata di sini, saudara-saudari, adalah kuasa dalaman. Jadi arahan untuk berhenti adalah contoh kuasa menghadik. Senjata di sini merupakan contoh kuasa dalaman kita. Nampak tak perbezaan, saudara-saudari? Di manakah Yesus menggunakan kuasa dalamannya? Banyak kali. Mari kita melihat di buku Markus bab nombor 6 ayat 56. Yang membaca, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya sahaja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu menghadik penyakit. Pesakit hanya perlu menyentuh ataupun menjamahnya. Dan kuasa dalaman Tuhan Yesus mengalir keluar dan menyembuhkan pesakit tersebut. Sungguh menakjubkan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tengok satu lagi contoh yang sangat terkenal yang melibatkan kuasa dalaman Tuhan Yesus mengalir keluar ke penerimanya. Buku Lukas bab nombor 8 ayat 43 sampai 44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapa pun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Di sini apakah yang telah berlaku? Perempuan itu tidak sembuh sewaktu dia mula merangkak ke arah Tuhan Yesus. Dia tidak sembuh walaupun dia 1 meter jaraknya dari Tuhan Yesus. Dia tidak sembuh walaupun 1 sentimeter jaraknya kepada Tuhan Yesus. Perempuan menerima penyembuhan mukjizat hanya apabila dia menyentuh Tuhan Yesus. Dan sebaik saja kuasa mengalir keluar dari Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut. Apa yang kita boleh pelajari? Kuasa dalaman memerlukan sentuhan untuk diaktifkan. Ini adalah sebab kita menumpang tangan ke atas bahagian yang sakit semasa kami melakukan penyembuhan mukjizat. Apabila kita mempunyai kesedaran Roh Kudus dan menyentuh bahagian yang sakit, kuasa dalaman diaktifkan dan pesakit boleh berasa sensasi elektrik, haba dan sebagainya. Ini adalah kuasa dalaman.
Adakah kuasa menghadik dan kuasa dalaman hanya eksklusif untuk Tuhan Yesus? Tidak. Tidak. Sama ada kamu seorang pastor, paderi, ketua gereja, ataupun pengikut Tuhan Yesus selama 5 minit, kamu sudah menerima hak-hak kepada kuasa-kuasa ini melalui Roh Kudus. Sebaik saja kamu menerima Tuhan Yesus ke dalam hatimu. Di buku Kisah Rasul, kita melihat pengikut Tuhan Yesus menyembuh seorang yang lumpuh. Semasa melakukan pelayanan, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Di sini kami tengok Petrus menghadik orang yang lumpuh untuk berjalan. Dia menggunakan kuasa menghadik, kuasa raja itu. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Tengok ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya, Kisah Para Rasul, bab ketiga, ayat ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus juga menggunakan apa? Kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalamnya. Penyentuhan Petrus membuatkan kuasa dari Roh Kudus mengalir ke badan orang yang terlumpuh itu. Dia mencampurkan kedua-dua kuasa menghadik dan kuasa dalaman dalam satu aksi penyembuhan mukjizat. Dia sambungkan, gabungkan kedua-dua kuasa ini. Adakah kita sebagai gereja hari ini menjalani pelayanan dengan berkesan? Kita kena tanya soalan ni. Adakah kita memberitakan Injil dengan kata-kata saja ataupun bersama penyembuhan mukjizat? Hari ini saudara-saudari diberikan peluang untuk mempercayai kebenaran yang berkuasa, yang kuasa menghadik dan kuasa dalaman sudah berada di dalam kamu. Dalam nama Yesus. Melalui Roh Kudus. Kamu boleh melakukan penyembuhan mukjizat jika kamu percaya. Penyembuhan mukjizat hari ini tidak lagi di tangan Yesus. Ia berada di tangan kamu. Roh Kudus telah memberikan kuasa-kuasa ini kepada kamu. Tuhan Yesus tidak ada tangan dengan kaki lagi di dunia ini. Kamu adalah tangan dan kaki Tuhan Yesus hari ini. Saya berharap saudara-saudari menyedar dan memeluk kebenaran ini sampai ia menjadi darah daging. Dan pengalaman kebiasaan kamu akan berubah sebagai orang yang melakukan penyembuhan mukjizat. Dengan inilah saya akan mengakhiri episod kedua. Minggu depan kita akan meneroka model langkah demi langkah. Macam mana melakukan penyembuhan mukjizat di kehidupan seharian kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para penonton. Saya memberkati kamu semua dalam nama Yesus. Terima kasih dan jumpa minggu depan.